Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sampaikan kepada semua. Yang saya hormati Puan Rohana selaku ketua bagi program Okey, penceramah pada hari ini Tuan Dr. Muhammad Haidir bin Maslan, ahli ketuakuasa pertubuhan MyCare Melaka. Dan penceramah kita pada hari ini bukan orang yang biasa kami hadirkan pada hari ini. Ini orang yang biasa bergerak aktif dalam MyCare, dan insyaAllah hari ini beliau akan kongsikan bersama-sama perkara berkaitan dengan solidariti terhadap Palestin. Apa yang telah berlaku di Palestin, apa yang sedang berlaku terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Dan insyaAllah info-info hari ini sedikit sebanyak akan dapat kita ketahui, dan sama-samalah kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestin beroleh kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan kepada Dr. Muhammad Haidir bin Maslan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Rohana selaku penggerak Ikram Bandar Hilir, seterusnya Saudara Muaz sebagai yang di-Ketua Ikram Bandar Melaka. Jadi insyaAllah pada malam yang bertuah ini, insyaAllah saya akan menyampaikan sedikit penyampaian berkenaan dengan Palestin. Sebagaimana tuan-tuan, puan-puan, anak-anak semua tahu, Palestin sedikit hangat sebulan dua ini kan, dengan satu peperangan yang berlaku, penindasan, pengemboman dan sebagainya. Jadi isu ni bukan satu isu yang sepatutnya menjadi satu isu yang kita bermusim. Bila ada peperangan kita ambil tahu, tapi bila tiada kita tak kisah. Tapi dia sepatutnya menjadi satu isu yang kita ambil tahu secara berpanjangan. Jadi insyaAllah penyampaian pada hari ini adalah untuk kita faham sedikit sebanyak apa sebenarnya yang berlaku pada Palestin. Kenapa peristiwa-peristiwa sekarang ni berlaku, untuk kita sama-sama supaya kita boleh menghayati dan kemudian kita berasa kebersamaan kita bersama Palestin. InsyaAllah penyampaian pada hari ini dia macam biasa kan, bila cikgu ni dia selalu bila nak menyampaikan, dia akan menyampaikan apa yang dia nak cakap kan. So begitu juga pada hari ini. Tapi harap anak-anak jangan risau, ni bukan sesi sekolah, dia tak ada soal jawab. Jadi boleh dengar dengan tenang, boleh dengar untuk kita menghayati dan kemudian kita fahami. Dia bukan satu benda yang masuk exam kan. Jadi insyaAllah dia bukan satu benda yang berat untuk kita dengar. Jadi presentation pada hari ini dia akan cerita tentang, pertamanya adalah untuk mengetahui kat mana Palestin tu. Yang kedua adalah ada apa dengannya, kenapa isu Palestin ini penting. Yang ketiga adalah tentang tragedi di Palestin, bagaimana dia berlaku, perkembangan terkini, apa yang berlaku di Palestin, seterusnya pengenalan MyCare, dan last sekali adalah apa peranan kita selepas kita mengetahui semua info-info yang akan disampaikan. Jadi insyaAllah yang pertama adalah kat mana Palestin ni? Okay. So Palestin dia adalah suatu negara yang berada, lokasi dia kalau lihat kat sini dia boleh dikata, kalau katakanlah kita lihat kita ambil semua kawasan-kawasan yang darat, kawasan daratan tu, jadi kita boleh nampak Palestin ni boleh dikatakan center dekat dunia ni kan. Yang mana kalau kita lihat tu sebelah kanan dia adalah benua Afrika dan sebelah kiri dia adalah benua Asia. Dan dia adalah satu-satunya penghubung daripada dua benua ni. Satu, kalau katakanlah di Melaka ni kita berbangga dengan Selat Melaka sebagai penghubung antara sebelah timur dan juga sebelah barat. Di jalan darat, Palestin juga adalah merupakan tempat pertemuan daripada sebahagian Asia dan juga bahagian Afrika dan juga Europe di sebelah kanan. Okay, detail sikit tentang negara Palestin. So negara Palestin yang di tengah ni, jadi kalau kita lihat di sebelah timur dia bersepadan dengan Jordan, Syria,
Di sebelah utara dia bersepadan dengan Lebanon, dan di sebelah barat dia bersepadan dengan Laut Mediterranean dan juga negara Mesir. Dan di sebelah bawah dia adalah negara Arab Saudi. Jadi kita biasa dengan mak-mak, ayah-ayah, saudara-saudara ibu mungkin ada yang pernah pergi umrah atau haji. Jadi kalau kita biasa, kita akan biasa pergi ke Mekah dan juga Madinah kan. So kita boleh lihat macam mana dekatnya Palestin dengan Mekah dan juga Madinah. Kalau Mekah dan Madinah sejarak 400 km lebih kurang, jarak daripada Madinah ke Palestin adalah lebih kurang 1000 km. Tak jauh sangat sebenarnya. Okay? Ada apa dengan dia? Kenapa Palestin ni penting? Banyak-banyak negara kat dunia, kenapa bila negara Palestin ni menjadi satu negara yang kita jadi concern kepada kita? Yang pertama, bagi umat Islam, kita mengetahui bahawa kebanyakan Nabi, kalau kita lihat daripada senarai yang ditunjukkan, ini adalah 10 daripada 25 Nabi yang dipercayai. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa merupakan Nabi-Nabi yang ada kaitan sejarah dengan bumi Palestin. Okay? Ada setengah Nabi yang pernah berada di Palestin, dan ada setengah Nabi yang memang menghabiskan seumur hidupnya berada di Palestin. Okay, selain daripada Nabi-Nabi yang ditunjukkan, ada juga Nabi-Nabi lain yang kalau ikut dalam sirah ada menyatakan mungkin mereka berada di Palestin, cuma tak dapat dikonfirmkan. Contohnya seperti Nabi Idris AS. Okay, cuma kat sini adalah saya tunjukkan adalah Nabi-Nabi yang memang confirm pernah berada di bumi Palestin. Okay, antara Nabi-Nabi yang ditunjukkan ni ada Nabi Yaqub AS. Okay, Nabi Yaqub AS, nama glamour dia, nama lain dia juga dipanggil sebagai Israel. Okay? Jadi Bani Israel adalah nama lain untuk perkataan anak-anak Israel. So Nabi Yaqub dia mempunyai 11 orang anak, jadi ada 11 tribe of Bani Israel. Okay? Seterusnya kita lihat apa lagi kelebihan tentang bumi Palestin adalah adanya Masjidil Aqsa. Okay, kalau lihat kat slide ni, ditunjukkan sebuah hadis daripada riwayat Al-Bukhari. Janganlah kamu bersusah payah mengembara atau bermusafir bagi tujuan ibadah, melainkan pada 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabi, Masjidil Rasulullah SAW dan juga Masjidil Aqsa. Jadi ini adalah antara 3 buah masjid yang disunatkan untuk kita pergi untuk solat di sana. Ada hadis lain yang menyatakan kalau katakanlah kita lihat di Masjidil Haram, dia ada seumpama 100,000 kali solat dan 100,000 kali ganda. Di Masjid Nabawi 1,000 kali ganda, dan di Masjid Al-Aqsa adalah sebanyak 500 kali ganda. Okay, seterusnya selain daripada itu, bumi Palestin juga penting adalah kerana dia adalah bumi Isra' dan Mi'raj. Okay, kalau katakanlah kita lihat dalam surah Al-Isra'. Okay, surah Al-Isra', kalau kita buka kat Quran tu, surah Al-Isra' ni merupakan surah yang berada di pertengahan Quran kan. Okay, antara banyak surah, dia adalah surah yang berada di pertengahan Quran tu, lebih kurang juzuk 15. Okay, seakan-akan Allah SWT nak memberi isyarat kepada kita bahawa isu Palestin, isu Isra', isu bumi Isra' ni merupakan isu yang sentiasa berada dalam tengah kehidupan kita. Kalau kita lihat Bani Israel ni, daripada zaman Rasulullah SAW di Madinah, ada cerita tentang Bani Israel, ada kisah Rasulullah berhadapan dengan Bani Israel. Kini kita 1400 daripada zaman Rasulullah SAW, tetap umat Islam ada masalah dengan Bani Israel yang berlaku sehingga kini. Okay, dalam surah Al-Isra' ayat 1, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad SAW pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita tahu tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Pada 27 Rejab biasanya kita akan dengar ceramah Isra' dan Mi'raj, dan biasa Ustaz akan menerangkan kisah ni, iaitu pada ketika suatu malam Rasulullah SAW ketika sedang tidur di sebelah di Masjidil Haram, tiba-tiba baginda diangkat dan kemudian dibawa menaiki burak dan berjalan pada satu malam sehingga ke Masjidil Aqsa yang berjauhan lebih kurang 1,500 km daripadanya. Di Masjid Aqsa, baginda Rasulullah SAW mengimamkan para Nabi yang lain
Dan kemudian daripada bumi Aqsa ni lah baginda Rasulullah SAW dimi'rajkan, diangkat ke langit. Okay, kalau kita lihat bumi Palestin ni sesuai dengan namanya sebagai bumi yang diberkati. Okay, dalam Al-Quran kita lihat banyak peristiwa manusia diangkat ke langit ataupun sesuatu yang daripada langit diturunkan ke bumi adalah di Palestin. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam surah Al-Imran, ada menceritakan bagaimana Maryam AS, ibu kepada Nabi Isa, okay, pada suatu ketika Nabi Zakaria AS berjumpa dengan Maryam dan dilihat dekat bilik Maryam tadi ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Okay, kalau katakanlah kawasan di Palestin, iklim dia Mediterranean, jadi tak sentiasa buah-buah tu pada setiap waktu ada kan. Okay, tapi di bilik Maryam tiba-tiba ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Jadi Nabi Zakaria AS bertanya kepada Maryam, daripada manakah datang hidangan ni? Lalu Maryam berkatakan, inilah adalah daripada Allah. Jadi di bumi Palestin juga lah peristiwa berlaku daripada hidangan daripada langit datang ke bumi. Okay, selain daripada itu kita tahu juga tentang Nabi Isa AS. Nabi Isa AS juga diangkat ke langit adalah di bumi Palestin. Okay, seakan-akan bumi dia special daripada kawasan lain kan. Sedangkan Allah SWT berkuasa untuk mengangkat manusia daripada mana yang dia nak, tapi dia memilih bumi Palestin sebagai satu penghubung daripada bumi dan juga langit. Jadi itu adalah special yang kedua kalau kita lihat kepada bumi Palestin. Yang ketiga adalah tentang pentingnya Palestin kepada umat Islam adalah kerana ia merupakan kiblat pertama umat Islam. Okey, bagi siapa yang pernah menunaikan umrah, haji atau sebagainya, atau dengar cerita daripada saudara mara yang pernah menunaikan umrah, antara tempat yang dilawati biasanya adalah Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Kenapa dipanggil sebagai Masjid Dua Kiblat? Adalah kerana di masjid ini pada ketika Rasulullah SAW sedang solat zuhur, datangnya wahyu untuk memerintahkan umat Islam menukar kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi Rasulullah SAW pada asalnya kiblat itu adalah ke arah utara, iaitu ke arah Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW berpaling dan menghadap ke Masjidil Haram. Jadi kat sini kita lihat sangat rapat sebenarnya isu Palestin dengan isu umat Islam kerana dia merupakan kiblat yang pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Okey, masuk kepada soalan ketiga tentang tragedi Palestin, bagaimana ia bermula. Mungkin kalau katakan kita lihat isu Palestin ini hangat sejak 7 Oktober yang lepas. Adakah isu Palestin ini bermula daripada situ, malapetaka yang berlaku, ataupun sebenarnya ada sejarah yang panjang tentang itu di Palestin. Okey, keadaan apa yang berlaku ni bermula daripada kelicikan satu gerakan yang dipanggil sebagai Zionis yang diketuai oleh Theodor Herzl. Okey, pada 1897, lebih daripada 100 tahun yang lepas, Herzl berlantik menjadi Kongres Zionis. Dia bersetuju menubuhkan World Zionist Organization, dan daripada World Zionist Organization beliau meluluskan beberapa piagam, iaitu yang pertama adalah mempromasi penubuhan penempatan Yahudi di Palestin. Okey, saudara-saudari yang berkata sekalian, kalau kita lihat mungkin selalu orang kata tentang Yahudi dan Palestin ni, dia seakan-akan mereka dia dah lama duduk di satu tempat tapi dia tak reti-reti nak berdamai. Tapi kalau kita lihat daripada sejarah, Yahudi dia bukan sebenarnya berada di Palestin sejak sebegitu lamanya. Okey, tapi dia adalah bermula daripada satu peristiwa yang bermula dengan Kongres Zionis yang pertama pada 1897. Okey, Yahudi pada sebelum daripada ini dia adalah bertempiran di seluruh dunia. Dia berada di Mesir, dia berada di Jerman, dia berada di Rusia, US, UK dan sebagainya. Dan bangsa Zionis dia selalu menjadi bangsa yang berada di satu kawasan, dia akan cuba menguasai satu kawasan dan kemudian ditindas di kawasan-kawasan berkenaan. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada ketika Perang Dunia Pertama, bangsa Yahudi ini sangat dibunuh oleh Nazi kan. Okay, di mana-mana dia berada, dia adalah bangsa yang tak disukai oleh bangsa berkenaan. Dia bukannya satu bangsa yang duduk kat Palestin, tapi dia berada di serata dunia. Jadi antara kelulusan daripada Kongres Zionis pertama ni adalah mempromasi penubuhan penempatan Yahudi di Palestin. Jadi beliau merasakan bahawa kalau katakan Yahudi ni diancam di mana-mana, okay, macam yang saya beritahu tadi, di Jerman, di Rusia dan sebagainya, bangsa Yahudi menjadi bangsa yang cuba menguasai keadaan dan kemudian ditindas oleh oleh penduduk tempatan kerana tak disukai. Okey, jadi daripada keadaan tadi dia mempromosi kepada
semua penduduk Yahudi untuk berada di Palestin supaya berpindah ke Palestin. Okey, yang kedua adalah untuk menyatukan semua orang Yahudi daripada berbagai negara, daripada peringkat penempatan sehingga peringkat antarabangsa. Dan yang ketiga adalah memperkukuhkan semangat identiti Yahudi di kalangan orang Yahudi. Yang keempat adalah melakukan langkah-langkah persediaan untuk mendapat sokongan besar dunia kepada projek Zionis. Okay. Jadi pada ketika ni, selepas daripada kongres ni, okay, saya tak apa, kalau kata tak ada pun, insyaAllah apa yang saya ceritakan, insyaAllah dapat tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, anak-anak semua sekali faham daripada apa yang saya ceritakan. Okay. Selepas daripada peristiwa kongres Zionis pertama tadi, apa yang dilakukan oleh Yahudi-Yahudi di seluruh dunia adalah mereka mula untuk berpindah ke Palestin. Pada ketika ini, Palestin masih dikuasai oleh Turki Uthmaniyah, Empire Islam yang terakhir kan, iaitu Turki Uthmaniyah. So Turki Uthmaniyah masih menguasai bumi Palestin. Jadi pada ketika ini, Yahudi dibawa masuk. Okay? Bila dia masuk tu, dibenarkan untuk memasuki ke Palestin sebagai pelarian. Dan pada ketika ni, Yahudi ni cuba untuk membeli tanah. Sebab dia kata takkanlah dia nak duduk situ sebagai pelarian. Jadi dia pun cuba untuk membeli tanah. Dan antara ungkapan yang popular yang disampaikan oleh pada ketika ni oleh Khalifah yang terakhir ialah Palestin bukan milikku, bukan milik bangsa Turki tetapi milik bangsa Arab. Baitul Maqdis pula bukan milik bangsa Arab tetapi milik umat Islam seluruhnya. Aku tidak akan sekali menyerahkan bumi Palestin walaupun sejengkal. Bangsaku berjihad bermati-matian mempertahankan dan menyuburkan tanahnya dengan daerah-daerah mereka, dengan darah-darah mereka. Simpanlah wang kamu yang berjuta itu sekiranya satu hari nanti khilafah Islamiah ini tumbang. Itu ucapan dia. Dia tak akan jual sama sekali bumi Palestin. Tapi beliau Khalifah yang terakhir menyatakan, kalaulah khilafah Islamiah tumbang, kamu boleh mengambilnya dengan percuma. Adapun sekiranya aku masih hidup, aku lebih rela diriku dicincang daripada melihat bumi Palestin dikeluarkan daripada daulah Islamiah. Okay? So, ni adalah selepas daripada peristiwa tu mereka cuba beli, tapi pada ketika tu mereka dapat tentangan hebat daripada Khalifah yang tak membenarkan sama sekali bumi Palestin untuk dijual kepada Yahudi. Seterusnya Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 hingga 1918. Okay? Pada ketika ini Turki Uthmaniyah bersama dengan Germany dalam Perang Dunia Pertama menentang tentera berikat daripada British, Itali, France dan sebagainya. Dan kesudahan daripada Perang Dunia Pertama adalah kekalahan kepada Turki Uthmaniyah dan juga Jerman, dan menyebabkan pada ketika ini berlakulah deklarasi Balfour yang menyerahkan pemilikan Palestin tadi kepada Yahudi. Okay, banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang menyebabkan peristiwa-peristiwa ini berlaku. Okay, macam mana selepas daripada kekalahan ini, kenapa Palestin ini tiba-tiba dapat kuasa? Okay. Antara kelebihan bangsa Yahudi adalah mereka agak gigih untuk menyempurnakan sesuatu apa yang mereka nak. Okay. Dalam pada ketika daripada 1897 hingga 1917, kalau kita lihat cerita-cerita perang lama kan, so antara yang digunakan untuk senjata api adalah mereka akan ambil peluru tu masuk dan kemudian mereka letakkan peledak, mampatkan dan baru boleh tembak. Okay, jadi dia ada proses yang panjang untuk satu proses. Jadi antara Yahudi yang berada di United Kingdom pada ketika tu, yang kebetulan berada di Manchester, adalah dia mencipta peluru yang biasa digunakan pada hari ini, iaitu peluru yang ada peledak dalam peluru tu sendiri. Jadi dia boleh membolehkan tembakan dilakukan dengan lebih cepat dan sebagainya. Jadi kerana terhutang budi dengan ilmu-ilmu, dengan jasa-jasa, ini mungkin satu contoh daripada contoh-contoh yang lain. Atas terhutang budi inilah menyebabkan mereka mendapat hak-hak seperti ini. Selepas Perang Dunia Pertama, Palestin berada di bawah penjajahan British. Okay, 1920 hingga 1948. Okay, minta maaf tak tahu macam nak selesaikan masalah projektor yang tak kita nampak. Okay, di bawah penjajahan British 1920 hingga 1948, pada ketika ini penentangan terus berlaku. Tapi di Malaysia, selepas daripada British menduduki Malaysia, British keluar pada 1957. Apa yang British lakukan adalah British benarkan Malaysia dipimpin oleh orang Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan juga India, menjadi satu komuniti yang berada di Malaysia untuk memimpin Malaysia. Berbeza dengan apa yang berlaku di Palestin. Ketika hampir merdeka daripada Palestin 1947 hingga 1948, bangsa-bangsa Palestin dihalau keluar daripada Palestin.
bukan sekadar Muslim tapi juga Kristian yang berada di Palestin dihalau daripada Palestin pada ketika ini. Pengusiran dilakukan lebih kurang 800,000 dihalau, termasuk 120,000 Kristian pada 15 Mei 1948 yang dinamakan sebagai peristiwa Nakbah. Okey, seperti saya katakan, berbeza dengan peristiwa di Malaysia. Kita merdeka, kita dapat siapa yang duduk Malaysia, kitalah yang memimpin Malaysia. Tapi apa yang berlaku di Palestin adalah ketika dia nak merdeka, pada ketika itu dihalau, orang luar diambil masuk ke dalam negara dia dan dijadikan sebagai pemilik negara berkenaan. Keadaan ini terus dirampas sedikit demi sedikit 1946 itu sebelum daripada penjarahan bumi Palestin kepada Yahudi. 1947 bahagian Orient adalah bahagian yang diserah kepada Yahudi. Seterusnya daripada 1947 hingga 1967 sedikit demi sedikit bahagian itu ditambah kepada Yahudi, dan seterusnya pada hari ini bahagian hijau itu sahajalah bahagian yang masih dimiliki oleh bangsa Palestin itu sendiri. Jadi kita lihat kat sini berlaku masalah yang berpanjangan kepada mereka. Mereka bukannya bangsa yang tak reti nak bersatu padu di antara satu sama lain, tapi pada ketika ini adalah mereka adalah bangsa yang ditindas, bangsa asal menjadi pelarian di negara sendiri. Pelik kan? Tapi kalau kita lihat antara kemujizatan Al-Quran Al-Karim adalah menceritakan satu berita tu 1000 tahun yang sebelumnya. Kalau kita baca surah Al-Isra ayat 4 hingga ayat 6, ada menceritakan peristiwa ni daripada sebelum itu lagi. Iaitu yang pertama adalah daripada ayat 4. Saya bacakan maknanya. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan bersombong angkuh dan melampau. Maka apabila sampai masa janji membalas kederhakaan kamu kali yang pertama dan daripada dua kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat dan gagah dan amat ganas dengannya, lalu mereka menjelajah di seluruh rantau membunuh dan membinasakan kamu, dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang berlaku. Peristiwa yang pertama daripada dua peristiwa ini adalah peristiwa ketika di Madinah. Pada ketika itu Yahudi berada dengan orang Arab di Madinah, dan antara peristiwa yang sangat besar adalah peperangan Ahzab, yang mana penduduk Yahudi dan Arab yang berada di Madinah telah berjanji awalnya adalah untuk mempertahankan Rasulullah dan untuk mempertahankan negara Madinah. Tapi apa yang berlaku adalah pada ketika perang Ahzab, bangsa Yahudi ini mengkhianati perjanjian dan dia cuba untuk menyerang penduduk Islam yang berada di Madinah. Akibatnya adalah akibat daripada perang itu Rasulullah SAW dan para sahabat mengusir Yahudi daripada bumi Madinah ke tempat lain. Antara peristiwa yang besar adalah peristiwa Khaybar. Ini adalah peristiwa pertama yang mana Yahudi diusir daripada bumi Madinah. Kemudian kami kembalikan kamu kepada kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Kalau kita lihat tadi, peristiwa ini Al-Quran diturunkan 1000 tahun yang lepas, tapi menyatakan bahawa kemudian kami kembalikan kamu kepada kekuasaan untuk mengalahkan mereka, dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Pada hari ini kadang-kadang kita pelik kan, bangsa Yahudi ini taklah ramai sangat, tapi disokong oleh US dan UK dan sebagainya. Bangsa-bangsa yang lebih besar daripadanya, negara-negara yang lebih kaya daripadanya, sanggup support negara Israel. Dan hal ini telah diberitakan dalam Al-Quran dengan kemujizatan Al-Quran, menyatakan bahawa keadaan ini memang akan berlaku dalam peristiwa-peristiwa ini. Dan jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. Allah SWT tak pernah menghukum satu kaum adalah disebabkan dia lahir daripada kaum berkenaan. Disebabkan keadaan ini, Allah SWT menyatakan kalaulah dia buat baik, dia dah jadi kaya dan dia buat baik, Allah SWT akan membalas kebaikan kepadanya. Jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buat adalah berbalik kepada diri kamu sendiri. Oleh itu, apabila sampai masa janji untuk membalas perbuatan derhaka kamu, sampai masa janji membalas perbuatan derhaka kamu kali kedua, untuk memuramkan muka kamu dan untuk memasuki Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk menghancurkan apa saja yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya. Baitul Maqdis pernah dikuasai oleh umat Islam, iaitu pada ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada ketika itu Baitul Maqdis diserahkan kepada Sayyidina Umar.
dalam keadaan gegah. Sayyidina Umar Sayyidina Umar datang ke bumi Palestin, dan setelah berjumpa dengan Sayyidina Umar, Baitul Maqdis diserahkan kepada umat Islam. Diserahkan diserahkan kepada umat Islam, kepada Umar dalam keadaan megah untuk keadaan Umar. Kalau kita lihat ke sini, sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali pertama. Jadi insya-Allah dalam Al-Quran menyatakan bahawa pasti kemenangan itu adalah satu benda yang pasti, dan umat Islam yang pertama, bagaimana keadaan umat Islam yang pertama, bagaimana sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai akhlak yang sangat-sangat baik dan sebagainya. So seandainya ulama menyatakan bahawa seandainya keadaan-keadaan ini berlaku kepada umat Islam pada hari ini, Allah SWT akan menyerahkan kembali bumi Palestin kepada umat Islam. Jadi kalau kita lihat ke sini, kita tak usahlah pinpoint bahawa kalaulah orang Palestin itu baik, bahawa bumi Palestin akan diserahkan kepada dia. Tapi kita kena lihat bahawa keadaan ini, bumi Palestin adalah bumi kita semua. Jadi kalau katakanlah kita sanggup untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, insya-Allah bumi Palestin akan diserahkan kepada kita. Kemenangan Palestin itu satu yang pasti kepada kita semua. Lastly, kita pergi lihat daripada Gaza hari ini. Gaza tak besar sangat. Penduduknya adalah sebanyak 2.2 juta. Lebarnya adalah lebih kurang 6 hingga 12 km mengikut kawasan. Ada bahagian 6 km, ada bahagian 12 km, dan panjangnya adalah lebih kurang 41 km. Besar Gaza, kalau kita lihat perbandingan dengan Kuala Lumpur sama dengan 2/3 Gaza. Dia besar sikit je daripada Kuala Lumpur. Tapi penduduknya adalah sangat-sangat rapat. Dalam keadaan bangunannya adalah bukan bangunan pencakar langit seperti di Kuala Lumpur. Perang di Gaza, kalau kita dengar baru berlaku bulan lepas, tidak, dia bukan berlaku pada bulan lepas, tapi dia dah berlaku sekian lama. Antara perang-perang yang paling utama adalah pada tahun 2008, iaitu pembunuhan di Gaza beramai 1,700 terkorban. Seterusnya 2012 Philadelphia Defense, 2014 2,200 terkorban, yang anda boleh lihat macam mana keadaan bandar Gaza sebelum dan selepas. 2021 1,400 orang tercedera. Selain daripada ini, peperangan, pembunuhan atau sebagainya adalah benda yang agak berlaku setiap hari. Dia bukannya satu benda asing lah. Kalau kita lihat ini adalah peperangan besar yang berlaku di Palestin. Okey, kita lihat pula tentang perkembangan terkini. Apa sebenarnya yang berlaku di Gaza? Kita tahu, kita dengar tentang Operasi Taufan Al-Aqsa. Okay? Operasi Taufan Al-Aqsa, kalau biasa sepanjang Gaza, okay, kebanyakan peperangan-peperangan adalah ketika Israel serang Palestin. Israel serang kepada Gaza. Tapi pada tahun 2023, ataupun tepatnya pada 7 Oktober yang lepas, peristiwa yang sebaliknya berlaku, iaitu peperangan ini dimulakan oleh Brigade Al-Qassam. Okey, Brigade Al-Qassam melancarkan operasi ketenteraan atas rejim Israel pada 6.30 pagi, 11.30 pagi waktu Malaysia pada 7 Oktober 2023 pada hari Sabtu. Dan kali ini dia bukan sekadar jalan darat, tapi dia adalah melalui jalan darat, laut dan so kenapa Hamas nak serang tiba-tiba? Okay, ada beberapa peristiwa yang menjadi sebab kenapa perang Taufan Al-Aqsa ni berlaku. Yang pertama adalah pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa oleh ekstremis Zionis setiap kali perayaan Yahudi. Okay, walaupun mereka bersetuju bahawa Masjid Al-Aqsa, bahagian Masjid Al-Aqsa adalah milik umat Islam, tapi setiap kali berlaku perayaan Yahudi, mereka akan masuk ke dalam tu untuk meraihkan perayaan mereka. Yang kedua adalah kezaliman penjajah Zionis yang telah membunuh 200 orang tentera Palestin, 200 orang rakyat Palestin, bukan tentera Palestin, rakyat Palestin di tepi barat sejak awal tahun 2023. Kezaliman penjajah Zionis memenjarakan dan menyeksa rakyat Palestin di dalam penjara Israel. Sekatan rejim Zionis kat Gaza yang telah melebihi 16 tahun sejak 2007. Dan yang terakhir, antara yang penting juga adalah prospek normalisasi hubungan Zionis Israel dan Arab Yahudi dan Arab Saudi yang boleh melemahkan perjuangan Palestin. Ini antara peristiwa-peristiwa yang penting, iaitu kalau kita lihat bumi Israel ini berada di Mediterranean. Mediterranean dikongsi dengan beberapa negara Mesir, negara Turki dan sebagainya. Jadi antara peristiwa yang berlaku adalah Turki dia nak
melakukan satu kerjasama dengan Israel untuk energy drilling network, iaitu untuk minyak dan sebagainya di bahagian Mediterranean. Dia membuat satu perjanjian persefahaman dengan Israel. Selain daripada itu, berkaitan dengan peristiwa ini juga, Yahudi juga telah membincangkan potensi untuk Arab Saudi untuk bekerjasama untuk proses untuk minyak daripada tiga negara berkenaan. Okey, kalaulah keadaan ini berlaku, kalau katakan negara Arab bersatu dengan Israel, dia akan satu keadaan adalah isu Palestin akan jadi isu yang agak dilupakan dalam keadaan di sana. Okey, jadi seterusnya objektif operasi adalah untuk membalaskan biadaban Zionis yang mencuba Masjid Aqsa, meneruskan sekatan atas Gaza, menyiksa tahanan Palestin dan membunuh rakyat Palestin. Dan yang kedua adalah untuk menggagalkan usaha normalisasi yang berlaku pada hampir berlaku pada ketika itu. Dalam 10 jam pertama, 5,000 roket dan peluru dilancarkan dalam masa 20 minit ke arah kubu-kubu Zionis. Kuasai pintu masuk Gaza, Erez-Kerim dan Shalom. Ini adalah daripada Gaza kepada negara Yahudi. Pecah masuk jauh ke dalam wilayah selatan Israel dan serang pengkalan tentera dan penempatan Zionis di sekitar penempatan Gaza. Membunuh lebih daripada 200 tentera Zionis Israel dan tawan 50 tentera dan pendatang haram. Okey, pada ketika awal peperangan ini agak berjaya. Okey, ada beberapa tahanan ditawan dan kemudian ada beberapa bahagian daripada bumi Palestin itu berjaya dikuasai oleh penduduk Hamas daripada Gaza. Tapi seperti biasa, tindak balas Zionis. Okey, daripada keadaan ini Yahudi Netanyahu mengisytiharkan perang, melancarkan operasi ketenteraan Sword of Iron. Okey, sebanyak 300,000 tentera dikerahkan ke kawasan Gaza dan mengenakan sekatan penuh ke atas Gaza. Kalau tadi Hamas menyerang, dia bukan menyerang semua kawasan-kawasan Israel, tapi menyerang kepada ketenteraan Israel. Tapi tidak sebaliknya. Apabila Yahudi menyerang, dia menyerang semua bahagian-bahagian. Tak kira lah kawasan itu kawasan perumahan, masjid, sekolah dan juga hospital, semuanya diserang, dibedel oleh Zionis. Okay. Sehingga kan kadang-kadang ini menyebabkan WHO memanggil untuk Humanitarian Corridor Need Rich People Vigilance Center dan meminta keadaan ini untuk menjadikan sekatan kepada apa yang berlaku. Okay, kita lihat ini adalah target-target daripada Israel. Kanak-kanak, paramedik, wartawan. Okay, kalau kita lihat dalam satu serangan iaitu di hospital, 500 orang syahid sekali mata. Semua orang yang berada di hospital. Sedangkan hospital merupakan kawasan yang larangan peperangan. Walaupun dalam peperangan macam mana sekalipun, hospital bukanlah satu tempat yang boleh dibom, tidak pakai. Okay, walaupun sekatan antarabangsa menghalang Yahudi dengan sewenang-wenangnya menyerang, mengebom sebuah hospital. Okay. Sehingga kini kalau kita lihat statistik setakat 24 November, seramai 14,854 kematian dicatatkan, 6,950 kanak-kanak dan 4,000 wanita daripada angka kematian tadi, dan 36,000 orang cedera. Okey, kadang-kadang bila kita lihat di Facebook atau sebagainya, ramai orang yang menyalahkan Gaza, ramai orang yang menyalahkan Hamas. Dia kata kalau Hamas tak mulakan peperangan, Israel akan serang balas. Adakah benar kadang-kadang seperti ini? Okay. Kita lihat saya rasa lebih kurang tahun lepas kita baru cerita apa? Mat Kilau, cerita Mat Kilau kan? Okey, antara slot dalam cerita Mat Kilau tu, ada satu slot yang mana bila Mat Kilau serang, penduduk-penduduk kat situ marah kepada Mat Kilau. Dia kata kalau nak bukan kena serangan daripada Mat Kilau ni, bangsa rakyat-rakyat takkan tersiksa dengan serangan British. Tapi bila kita tengok cerita berkenaan, automatik dalam diri kita adalah orang yang datang marah memaki Mat Kilau tu, kita sebagai orang yang tak faham perjuangan untuk kemerdekaan. Peristiwa yang sama sebenarnya berlaku di sini. Penduduk Gaza adalah penduduk yang berada tetap di tempat berkenaan, penduduk yang tersiksa lama. Okey, bumi Gaza ni adalah seperti penjagaan sebelah kiri dan sebelah baratnya. Mereka dipenjara, mereka terpenjara di situ, sekatan makanan dan sebagainya. Mereka perlukan kebebasan. Apa yang dilakukan adalah suatu serangan untuk kebebasan kepada negara mereka sendiri.
bukannya serangan sewenang-wenangnya, bukannya serangan untuk mendengki atau sebagainya. Dia adalah serangan untuk kemerdekaan negara dia sendiri. Hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, golongan umatku akan terus memperjuangkan kebenaran menentang musuh mereka yang ganas dengan kecepatan. Orang yang tidak bersetuju dengan perjuangan mereka tidak dapat melemahkan perjuangan mereka dengan sehinggalah sampai ketentuan Allah. Namun mereka tetap teguh perjuangannya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, di manakah mereka? Bagi dia menjawab, di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Okay, sekali lagi, adakah penentangan Hamas tadi gagal? Tidak 100% gagal. Kalau awal tadi kita lihat sebelum tu Turki nak mengadakan kerjasama dengan Israel. Selepas daripada serangan berlaku, kalau kita lihat pada 29 Oktober, Israel menyela Turki, Presiden Turki Erdogan menyela tindakan Israel dan mengatakan bahawa Hamas bukanlah pengganas. Turki Erdogan, Hamas bukan teroris, dan di bawah tu adalah apa yang dilakukan, menyela sekali lagi tindakan Israel. Ini adalah berita-berita yang sebelum peperangan 21 September, beberapa hari sebelum peperangan berlaku. Arab Saudi dah menyatakan kerjasama dengan Israel. Selepas peperangan, berita bertukar kepada keadaan yang lain. Saudi Arabia meletakkan Israel, deal kepada Israel on ice. Dia membekukan dulu perjanjian yang dilakukan. Yang kedua adalah dia minta kepada Biden untuk stop daripada military bantuan, dan juga last sekali adalah untuk PM juga menyela juga tindakan apa yang dilakukan oleh Israel. Apa yang dilakukan oleh Israel mendapat perhatian daripada UN dan sebagainya, yang turut menyela tindakan tu dan minta untuk yang mengatakan bahawa apa yang dilakukan tu adalah bertentangan dengan international humanitarian law. Negara Arab, 9 negara Arab bersetuju pada ketika ini menyelat bahawa tindakan attack serangan daripada Israel kepada Gaza. Jadi pada ketika ini, serangan dia satu keadaan adalah menyebabkan negara-negara Islam kembali bersatu untuk menentang kepada Israel. Sebelum saya tutup, saya sedikit daripada pesanan daripada wakil Hamas ke Malaysia, Dr. Halil Al-Haya pada 2006. Dalam ayat ni, slide ni. Okay, kami telah dipilih oleh Allah SWT untuk mengorbankan jiwa, nyawa, harta dan anak-anak kami untuk menentang musuh Allah dan mempertahankan Masjidil Aqsa. Kami juga telah dipilih oleh Allah SWT untuk mewakili umat Islam di seluruh dunia untuk menjadi penting pertahanan kepada Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan juga masjid ketiga suci mereka. Kami yakin juga saudara seakidah kami di seluruh dunia akan dapat membuatkan kami terus hidup dan tidak bergantung kepada bantuan-bantuan daripada negara-negara bukan Islam, apatah lagi daripada rejim Zionis. Persoalannya, di manakah saudara-saudara kami? Di manakah mereka dikala kami memerlukan bantuan? Jika kami gugur syahid dan anda sekalian terus diam membisu dan hanya menyaksikan sahaja, nantikanlah pada hari pembalasan kami akan tuntut daripada Allah SWT atas kelembapan anda semua. Kami tidak akan reda terhadap kelusuan dan kebesuan anda semua. Kami tidak akan memaafkan. Okay, InsyaAllah tindakan kita, sekecil-kecil tindakan kita membantu, menghulurkan bantuan atau sebagainya, sumbangan, bukanlah satu benda yang kecil, tapi adalah sesuatu yang sangat-sangat besar kepada mereka. Mereka tak dapat bantuan ubatan, makanan dan sebagainya. Sumbangan kita adalah sumbangan yang dapat kepada mereka bantuan-bantuan tadi. Sedikit pengenalan kepada MyCare. Okay, MyCare merupakan salah satu daripada NGO. Okay, kalau kita lihat, dia adalah NGO yang bertaraf dunia, mendapat pengiktirafan SSM, antara NGO yang diaudit. Okay. Dan mendapat pengiktirafan bukan sahaja dalam negara tapi juga daripada badan-badan di luar negara. MyCare diketuai oleh Datuk Seri Insinyur Dr. Kamal Nasruddin bin Mustafa. Dahulunya adalah Naib Chancellor kepada Unit 10. Tak payah baca habis, saya ambil benda yang penting je. Setakat ini sebanyak 22 negara telah dibantu oleh MyCare, dan sumbangan yang telah diberikan adalah sebanyak 168 juta. Okay, sumbangan yang diberikan daripada sumbangan-sumbangan yang diterima.
Jadi okey, 168 juta yang disampaikan kepada 22 negara merupakan sumbangan-sumbangan yang diterima oleh masyarakat Malaysia dan kemudian disampaikan ke seluruh dunia. Sumbangan ini sama ada berbentuk daripada makanan, pendidikan, protection, kesihatan dan juga infrastruktur. Bukan sekadar di Palestin tapi kepada berbagai negara. MyCare tidak sentiasa mengisytiharkan perbelanjaan. Anda boleh lihat di website MyCare tentang laporan-laporan audit daripada tahun ke tahun. Dapat lihat ni adalah bagaimana duit-duit yang disampaikan kepada MyCare, ke manakah dia digunakan, ke manakah bantuan-bantuan itu disampaikan. Boleh lihat secara telus daripada website MyCare. Antara inisiatif MyCare adalah melancarkan tabung bantuan kecemasan, bantuan pendahuluan 100,000 untuk keperluan perubatan, koordinasi rapat dengan pejabat MyCare yang berada di Gaza. Kalau kita lihat pada ketika bantuan untuk fasa 2, pada ketika Gaza diserang ni, bantuan perubatan sebanyak 20,000 diberikan kepada Hospital Al-Shifa Gaza. Dan kemudian pada 3 November yang lepas, baru lagi perantaran pertama yang berlepas daripada Malaysia telah menghantarkan 20 tan barang-barang yang merangkumi bawa ubat-ubatan dan juga barang keperluan menggunakan pesawat kargo yang berlepas daripada Pangkalan Udara Subang. Selain daripada ini, banyak projek-projek yang telah dilakukan di Gaza. Antaranya ada kilang roti, ada projek pertanian, projek perikanan dan sebagainya yang berada di Gaza. Orang yang sesak, orang yang dalam keadaan kebutuhan makanan dan sebagainya, mereka agak kreatif berbanding kita yang banyak makanan. Antara kalau kita lihat antara keunikan ladang ikan di Gaza, ikan yang diternak kat sana adalah ikan tilapia biasa kat Malaysia ni. Kita biasa ikan tilapia. Tapi ikan tilapia kita makan kat sini adalah ikan air tawar kan. Tapi di Gaza mereka kurang bekalan air tawar. Jadi mereka mereka letakkan sedikit demi sedikit air masin ke dalam tangki ikan air tilapia tadi, menyebabkan ikan tilapia tadi boleh survive dalam keadaan air pun. Dan kemudian wakil-wakil MyCare yang pernah berada di Gaza, bila menceritakan keadaan ni, dia menyatakan bahawa ikan tilapia kat sana rasa dia macam ikan laut biasa kat Malaysia ni. Jadi unik keadaan di sana. Negara Palestin dan negara Gaza, walaupun diserang, dia tetap bumi yang berkah. Jadi pertanian, perikanan, apa yang kita hantar, banyak projek-projek tadi dapat dilaksanakan dan dapat memberi bantuan kepada umat-umat Islam di sana. Jadi kalau katakanlah kita lihat daripada hadis ni, siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap telah ikut berperang. Dan siapa yang mengurus keluarga yang telah orang yang berperang, maka ia dianggap telah benar-benar ikut berperang. Bagaimana kita tahu jihad merupakan satu yang penting kepada umat Islam. Banyak pahalanya. Tapi dalam banyak keadaan, especially seperti yang diperlukan di Malaysia, tak semua jihad tu adalah jihad yang diperlukan. Kita tak boleh perlukan untuk jihad berperang atau sebagainya. Tapi kalau kita lihat kat sini, dengan kita memberi bekalan makanan kepada orang yang berada di Palestin, di Gaza, Allah SWT akan memberikan kepada kita laksana umpama pahala-pahala orang yang berjihad. Last sekali adalah apa peranan kita. Yang pertama adalah fahami isu ni, fahami apa yang berlaku, fahami apa tindakan kita dan sebagainya. Dia bukan satu isu yang kita boleh dengar dan kemudian kita beri komen biasa. Tapi selepas kita fahami, kita sebarkan apa yang kita faham. Kalau katakanlah siapa yang ada Facebook, Instagram atau sebagainya, cuba sebarkan tentang maklumat-maklumat yang tepat tentang apa yang berlaku di Gaza, untuk supaya semakin ramai untuk orang memahami. Doa, mungkin kita akan mengatakan bahawa sekadar berdoa kita mampu, tapi tidak. Doa adalah senjata orang Islam. Doa sebenarnya sesuatu besar yang kita boleh berikan kepada bumi Palestin. Saudara-saudara yang mati Allah SWT, hadis di awal ceramah tadi ada menyatakan bahawa Palestin merupakan negara yang disunatkan untuk kita berziarah. Pada hari ini biasanya kita dengar orang pergi umrah, orang pergi haji kan, mereka berziarah ke Masjidil Haram, mereka berziarah ke Masjidil Nabawi. Tapi kita sekarang ni tak dapat berziarah ke Masjidil Aqsa. Bayangkan pada satu hari nanti, pada ketika kita pun dah tua, pada ketika itu seandainya Gaza, seandainya bumi Palestin ini telah merdeka, bayangkan pada ketika itu, ketika kita menjejakkan kaki ke bumi Palestin yang dah merdeka tu, bayangkan kita bercerita kepada cucu kita pada ketika itu, kita katakan, wahai cucuku, inilah bumi yang atuk dulu dah doakan sekian lama sehingga kini, dan Alhamdulillah di bumi ini telah merdeka dan kita dapat bersembahyang di bumi ini. Sumbangan sentiasa diperlukan. Seperti mana yang beritahu,
Gaza sekarang ni kelumpuhan everything, segala-galanya. Pembangunan, rumah dibom, makanan tak ada, ubatan tak ada. Jadi sumbangan kita sangatlah diperlukan untuk apa yang berlaku di Gaza. Lastly adalah menjadi bumi, menjadi Muslim dan da'i yang cemerlang dan berkompetensi. Okey. Dan sekali apa yang penting bagi kita, sangat-sangat penting bagi kita adalah sentiasa menjadi Muslim yang baik, Muslim yang merasakan apa yang berlaku pada saudara kita adalah seakan-akan berlaku kepada diri kita. Jadi benda ini adalah sangat-sangat sesuatu yang sangat kita perlukan. Sama-sama kita mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita menjadi Muslim yang baik, menunjukkan contoh akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, supaya kita dan juga umat Muslim seluruh dunia menjadi satu yang bangsa yang dihormati dan juga disayangi. Okey, situ saja insya-Allah apa yang disampaikan. Asalnya saya menyerahkan kembali kepada Encik Mas. Baik, Alhamdulillah, bersyukur alam. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Haidir di atas perkongsian berkaitan dengan isu Palestin, dan sedikit sebanyak maklumat info yang kita dapat pada malam ini berkaitan dengan isu Palestin ini sekurang-kurangnya dapat kita fahami berkaitan dengan apa yang sedang berlaku di Palestin, dan selepas ini boleh kita sama-sama sebarkan perkara-perkara info-info yang betul kepada masyarakat di luar sana, dan mudah-mudahanlah selepas itu sama-sama kita doakan dalam masa yang sama juga kami di Barisan Ikram Maryam Melaka dan bersama dengan MyCare ada membuka tabung kepada penduduk-penduduk masyarakat yang ingin menyumbang kepada Palestin ini. InsyaAllah boleh hulurkan bantuan tersebut di tabung yang disediakan, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini dapat kita sama-sama kongsikan bersama-sama masyarakat yang lain. Okay, untuk makluman kepada semua juga, di dalam Dewan juga kami ada buka pameran booth berkaitan dengan isu-isu yang berlaku di Gaza, berlaku di Palestin ini. Jika ada berpeluang boleh sama-sama melihat tersebut, dan boleh dapatkanlah info-info yang kami telah cetak, jadikan terbantinglah di sana. Dan insyaAllah lepas ni kita akan semai isyak berjemaah bersama-sama, dan selepas itu ada sesi penyampaian hadiah pertandingan video kreatif Palestin di Hatiku, dan akhir sekali insyaAllah kita akan ada kudapan pada akhirnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.